Pada 13 Jun 1983, seorang pemandu pickup truck on the way ke tempat kerja pada pagi itu. Dia lalu dekat sebuah highway di Anchorage, Alaska. Tengah-tengah dia duk drive tu, tiba-tiba dekat depan ada seorang wanita separuh bogel memanggil-manggil untuk meminta tolong. Wanita tu tak pakai seluar ataupun kasut guys. Pemandu tu dah tahu dah, ini mesti ada benda yang tak kena. Dia pun berhentikan kereta dia. Sejurus je lelaki tu berhenti, wanita yang dalam ketakutan tu terus je masuk. Tak cakap banyak, dia masuk-masuk je terus menyuruk dekat bawah seat dan minta tolong kepada pemandu tu untuk drive dia keluar daripada area tu secepat mungkin. Pemandu tu perasan yang sebelah tangan wanita tu ada gari pula. Memang tak cakap banyak. Lelaki tu terus pecut belah daripada tempat tu. Wanita tu meminta pemandu tu untuk drop dia dekat sebuah hotel di Anchorage. Itu sahaja. Walaupun banyak soalan yang lelaki tu tanya, itu je yang wanita tu jawab. Sampai-sampai je dekat motel tu, perempuan tu terus melompat keluar daripada kereta menuju ke dalam biliknya. Melihat keadaan tu, lelaki tu terus telefon polis. Apa yang polis dapat tahu lepas interview perempuan tu, telah membongkarkan misteri orang hilang di sekitar Anchorage yang menjangkau lebih daripada 1 dekad guys. Serius. Kes kali ni dah macam The Hunger Game, tetapi in real life. So kalau korang dah ready, let's roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Perempuan yang Abang Boy mention tadi adalah Cindy Paulson yang baru je berumur 17 tahun. Bila Cindy ni disoal siasat oleh polis dekat dalam bilik dia, Cindy menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dekat dia. Dan apa yang terjadi ni memang betul-betul di luar kotak pemikiran guys. Cindy sebenarnya adalah seorang pelacur jalanan yang bekerja di sekitar bandar Anchorage. Dan seperti malam-malam sebelumnya, dia telah dilanggan oleh seorang lelaki. Lelaki ni kelihatan macam normal je. Dia berjanggut dan memakai spek mata. Nampak memang nerd gila lah. Cakap pun tergagap-gagap. Lelaki tu memerlukan servis Cindy pada malam tu. Lelaki tu nak offer untuk membayar $200 untuk Cindy menghabiskan masa dengannya pada malam tu. Selalunya Cindy akan charge dalam lebih kurang $100 je seround. Tetapi bila lelaki ni offer 200 pula, memang dia setujulah. Lelaki tu pun nampak macam jinak je. So Cindy pun masuk dekat dalam kereta. Tapi sejurus je Cindy ni masuk dekat dalam kereta, lelaki tu telah menggarikan sebelah tangan Cindy ke pintu kereta dan mengeluarkan pistol. Lelaki tu cakap kalau Cindy buat bising, nyawanya akan melayang pada malam tu. Lelaki tu kemudiannya membawa Cindy ke penempatan yang agak high end guys, dan berhenti di sebuah rumah. Kereta tu terus park dekat dalam garaj. Cindy terus diheret ke dalam rumah dan dibawa turun tangga ke dalam basement. Sejurus je Cindy dekat dalam basement tu, dia ternampak seperti rantai besi tergantung daripada siling. Lelaki tu telah mengikat tangan Cindy ke rantai tu dan selama berjam-jam, lelaki tu telah Cindy semahu-mahunya. Bukan setakat tu je, Cindy kena seksa, kena pukul dan macam-macam lagi lah. Abang Boy rasa Abang Boy tak perlu mention dah apa yang orang gila ni buat. Dipendekkan cerita, sampai lunyai minah tu. Dan bila mamat tu dah penat, dia je cakap dengan Cindy dia nak nap kejap dekat atas. Kalau Cindy ni menjerit, dia akan turun ke basement dan akan bunuh Cindy. Selama beberapa jam, Cindy berseorangan dekat dalam bilik tu, dan dalam keadaan tanpa seurat benang, dengan suhu di Alaska yang sangat sejuk. Menggigil weh. Eventually, lelaki gila tu bangun daripada tidur dan masuk ke dalam bilik tu dan melepaskan rantai besi tu daripada tangan Cindy. Lelaki tu kemudiannya membawa Cindy ke ruang tamunya. Lelaki tu dengan bangganya mengatakan yang dia adalah seorang pemburu dan menunjukkan segala mak nenek trofi yang dia ada. Kepala rusa lah, kepala kambing lah, dan macam-macam lagi. Pada masa ni, Cindy ni dah rasa lain macam dah. Dia tahu dengan segala info yang lelaki ni bagi tahu, tak mungkinlah dia akan melepaskan Cindy.
Cindy dah nampak muka dia. Cindy tahu dia pakai kereta apa. Cindy tahu dia tinggal kat mana. Lelaki tu siap bagi tahu kot tempat dia memburu. Semua benda lah dia bagi tahu, kecuali nama dia. Cindy yakin yang dia akan dibunuh oleh lelaki gila ni. Cindy merayu dan menangis lah macam mana pun. Lelaki gila tu buat macam tak dengar je dan terus menunjukkan segala macam trofi yang dia ada. Dan selepas tua dalam rumah lelaki tu, Cindy telah dibawa masuk ke dalam keretanya semula. Dan tangannya sekali lagi digari ke pintu kereta. Lelaki tu telah membuka boot kereta dan memasukkan beberapa beg hitam. Dan bila dia dah habis load semua barang, dia drive Cindy ke sebuah airport milik persendirian dan terus ke dalam hangar. Dia mengeluarkan Cindy daripada dalam kereta dan menyumbatkan Cindy ke dalam sebuah kapal terbang jenis Cessna. Lelaki itu kemudiannya mengambil barang-barangnya daripada boot kereta. Pada masa inilah Cindy perasan yang kandungan beg tu adalah senjata-senjata memburu seperti rifle dan senapan patah. Time ni dia terkencing mat. Cindy tahu kalau kapal terbang ni berlepas dia daripada airport, dah tak ada harapan dah untuk dia hidup. Cindy perasan something. Tangan dia tak digari ke pintu kapal terbang tu. Sementara lelaki tu tengah sibuk mengambil barang daripada boot kereta, Cindy pun apa lagi? Dia terus melompat keluar daripada kokpit sampaikan jatuh tersembam ke lantai. Cindy mengagahkan diri untuk bangun dan berlari untuk cuba menyelamatkan diri. Cindy berjaya berlarikan diri keluar daripada hangar tu dan menuju ke arah hutan di belakang hangar. Cindy dengar daripada belakang lelaki tu memang tengah kejar dia weh. Lelaki tu menjerit kalau dia dapat tangkap Cindy, dekat situ juga dia akan lapah Cindy macam rusa yang ada dekat rumah dia. Lagi cuak lah member. Ingat dia nak stay ke bila orang cakap macam tu? Oi, memang tak lah. Cindy terus berlari sekuat-kuat hatinya sampailah ke hutan. Tetapi dia tak berhenti kat situ guys. Dia berlari lagi sampailah dia ternampak jalan. Dan nasib menyebelahi dia, sebuah kereta lalu betul-betul masa Cindy tu keluar daripada hutan. Tak banyak cakap, Cindy terus melambai-lambai untuk cuba memberhentikan kereta tu. Polis yang dengar cerita ni macam tak percaya. Betul ke tak ni? Tapi masa Cindy bercerita tu, memang dalam keadaan yang betul-betul cuak dan menggigil. Dan cerita Cindy pun memang detail gila guys. So nak tak nak polis kena juga buka kes. Tetapi sebelum tu, polis kena bawa Cindy ni ke hospital untuk merawat Cindy dan juga mengumpul kesan-kesan bukti DNA yang masih ada dekat tubuh Cindy. Tetapi on the way ke hospital tu, Cindy merayu kepada polis untuk pergi ke airport untuk mencari lelaki gila tu. Paling kurang tidak pun lah, at least Cindy boleh mengenal pasti kapal terbang milik lelaki tu. So polis pun ikutkan je lah permintaan Cindy. Sampai-sampai je Cindy dekat airport, dia terus membawa polis ke hangar. Dan secara kebetulan, kapal terbang milik lelaki gila tu masih ada kat dalam hangar guys. Of course lah, lelaki tu dah tak ada lah. So polis pun ambil beberapa info pasal kapal terbang tu, number tag dan juga beberapa detail lah. So setelah puas hati dengan info yang diorang dah dapat, polis pun masuk balik kat dalam kereta untuk membawa Cindy ni ke hospital. Elok je polis nak gerak, seorang security guard datang mendekati kereta polis tu. Dia mengatakan yang malam sebelumnya ada seorang lelaki yang berkelakuan mencurigakan berdekatan dengan hangar tu, seperti dia sedang memunggah barang dari dalam kapal terbang. Dan secara kebetulan security guard tu telah mencatat nombor plate kereta pemilik kapal terbang tu. Settle gang. Senang gila kot kerja polis. Dorang just perlu cek rekod pemilik kepada kapal terbang dan juga kereta. Dan kedua-duanya adalah milik seorang lelaki yang bernama Robert Hansen. Robert adalah pemilik sebuah kedai pembuat roti yang agak famous dekat bandar Anchorage. So selepas dorang ni hantar Cindy ke hospital, polis pun pergilah ke rumah si Robert ni. Elok je polis sampai dekat rumah tu, Robert baru je parking dan dia terus keluar daripada kereta. Kereta yang Robert bawa ni sama pula dengan detail yang si Cindy ni bagi. Polis dah tahu dah, Robert lah lelaki gila yang buat onar dekat Cindy. Tetapi bila Robert ni nampak polis, dia bertenang guys. Tak menggelabah langsung. Dia siap ajak polis masuk ke dalam rumah dia kot. Masuk-masuk je dekat ruang tamu. Sama macam apa yang Cindy bagi tahu. Trofi kepala rusa, burung-burung yang telah diawetkan menjadi perhiasan dekat ruang tamu rumah Robert. Polis buat biasa je mula-mula. Diorang duduk dan bertanyakan kepada Robert apa yang dia buat pada malam semalam. Robert dengan bertenangnya, dia mengatakan dia spend masa dengan beberapa orang kawannya. Dan tanpa ditanya polis, dia terus menyerahkan sekeping kertas yang mengandungi nombor telefon. Robert siap cakap, call lah dorang kalau perlukan pengesahan. Confident siap. Macam dia dah praktis benda ni daripada awal. So polis pun meminta kebenaran si Robert ni untuk cek rumah dia. Robert siap bagi kot.
Check lah daripada atas sampai ke bawah, dia cakap. So polis pun check lah. Tak ada satu pun yang polis temui bukti yang mengatakan Cindy telah diserang dekat dalam rumah tu. Basement tu clear. Tak ada rantai besi yang tergantung daripada siling. Baju-baju milik Cindy pun dah tak ada. Disebabkan tak ada alasan untuk menahan si Robert ni, polis pun belah daripada rumah tu dan bergegas ke balai. Polis telah menelefon kedua-dua nombor yang diberi oleh Robert. Dan kedua-duanya mengatakan yang diorang bertiga melepak bersama pada malam semalam. Sudah. Bukti tak ada, alibi pula kukuh. Memang pening polis guys. Korang kena tahu tau, Cindy ni bekerja sebagai pelacur dan juga seorang penagih dadah. So dorang punya sembang ni kadang-kadang berbau kari lah sikit. So polis tak tahu nak percayakan siapa dalam kes ni. Polis sekali lagi menyoal siasat Cindy. Polis menunjukkan Cindy beberapa gambar pesalah-pesalah lain bersama-sama dengan satu gambar Robert. Senapas je si Cindy ni dapat mengecam Robert sebagai penyerangnya. So last polis menyuruh Cindy ni untuk mengambil ujian poligraf untuk menentukan cerita Cindy ni boleh pakai ke tak. So pada siapa yang tak tahu, ujian poligraf ni sebenarnya dapat detect denyutan nadi, jantung dan otot seseorang semasa disoal siasat. Secara teorinya, sekiranya seseorang tu menipu, denyutan nadinya akan melonjak laju dan ini akan dicatat pada mesin. Tetapi mesin ni bukan 100% boleh pakai sebenarnya. Keputusan ujian ni tak boleh digunakan dekat dalam mahkamah sebab keputusan daripada mesin poligraf ni tak konsisten. Sebagai contoh, seseorang boleh manipulate mesin tu dengan mengawal pernafasannya sepanjang sesi ujian tu berlangsung. Kadang-kadang mungkin juga disebabkan orang tu menggelabah. Yelah, tak pernah kena soal siasat polis kan, maunya tak menggelabah. Elok daripada tak bersalah disebabkan ujian ni terus jadi suspek. Ujian poligraf yang dilakukan ke atas Cindy adalah untuk memastikan yang kenyataan Cindy ni boleh pakai ke tak. Itu je. So benda ni lebih kepada psikologi. Kalau Cindy menipu, daripada awal-awal lagi Cindy tak nak buat ujian. So dipendekkan cerita, si Cindy ni langsung tak nak buat ujian tu. Tak tahulah kenapa apa benda yang ditakut. Tapi korang nampak tak? Segala benda yang Cindy cakap dekat polis masa soal siasat tu, segala tuduhan yang dia buat jadi macam tak ada kredibiliti langsung. So bila Cindy rasa yang polis ni dah tak percayakan dia jadi takut. Dia takut yang suspek mungkin akan cari dia balik. Dan kali kedua ni, dia akan menamatkan nyawa Cindy. Cindy terus belah daripada Anchorage. Disebabkan ini, kes serangan Cindy dan juga suspek dalam kes ni iaitu Robert Hansen menjadi cold case. Robert hidup bebas meneruskan kehidupannya tanpa risau. Tetapi semuanya berubah selepas 3 bulan daripada tu. Beberapa pekerja membina jalan telah menjumpai tulang manusia semasa diorang tengah mengurek tanah. Polis telah dipanggil dan mereka berjaya menemui mayat yang hampir reput yang dipercayai milik seorang wanita. Masa polis cek persekitaran tempat mayat tu ditemui, mereka terjumpa satu kelongsong peluru yang bersaiz 223 kaliber. Bila mayat tu dibedah siasat, mereka mendapati yang mayat tu mempunyai beberapa kesan tembakan di seluruh badannya. Menggunakan rekod gigi, mereka dapat mengenal pasti mangsa sebagai Paula Golding yang berumur 17 tahun. Paula bekerja sebagai seorang penari kelab malam dan dilaporkan hilang 5 bulan sebelum mayatnya ditemui. Kelongsong peluru tu telah dihantar ke makmal forensik dan keputusan daripada makmal dapat mengaitkan dengan satu lagi kes pembunuhan seorang wanita yang bernama Sherry Morrow. Seorang wanita yang berumur 23 tahun yang juga bekerja sebagai seorang pelacur. Dalam kes Sherry ni, mayatnya ditemui dalam kawasan hutan yang sama dengan penemuan mayat Paula. Satu kelongsong peluru berukuran 223 kaliber telah dijumpai berhampiran dengan mayat. Ujian mendapati yang kedua-dua kelongsong peluru tu telah ditembak daripada senapang yang sama dan berkemungkinan daripada suspek yang sama. Pada masa inilah polis tahu yang diorang sedang berdepan dengan pembunuh bersiri. Sebab sebelum penemuan mayat Sherry tu pula, polis telah menjumpai 2 lagi mayat wanita di dalam hutan yang sama. Salah seorang daripada wanita tu adalah Joanne Messina yang bekerja sebagai seorang penari tiang yang berumur 24 tahun. Dan mayat lagi satu masih tak dapat dikenali. Polis nak sangat-sangat menjadikan Robert ni sebagai suspek utama. Tetapi si Robert ni ada alibi yang kukuh. Dan Robert juga adalah seorang yang dihormati oleh komuniti. So polis pun pening, tak tahu nak buat apa dah. Last diorang mendapatkan khidmat seorang profiler daripada FBI untuk datang membantu. Nama profiler ni adalah Special Agent John Douglas. Menurut laporan yang dibuat oleh John Douglas, suspek adalah seorang lelaki dalam lingkungan 40-an.
yang senang bergaul dengan orang, memiliki perwatakan yang lembut dan dihormati oleh orang sekeliling. Rata-rata suspek dilihat semacam orang normal je. John kata lagi, suspek adalah seorang ahli perniagaan yang berjaya yang mempunyai hobi hiking ataupun memburu. Suspek juga mempunyai masalah percakapan ataupun suspek ada masalah sumbing di bibir. Hoi, terkejut beruk polis. Semua description yang John Douglas ni buat memang kena dengan si Robert Hansen ni. Memang sebiji sama guys. Sampaikan masalah percakapan tu pun tepat gila kot. So memandangkan status John Douglas ni yang banyak menyelesaikan pelbagai kes pembunuhan di seluruh US, hakim pula tengok yang profil yang dibuat oleh John memang sebiji sama dengan Robert Hansen. Hakim terus isu satu warrant tangkap ke atas Robert. Dalam sebuan kali kedua ni, polis dapat menemui beberapa bahan bukti yang dapat mengaitkan Robert dengan beberapa siri pembunuhan. Salah satu bukti yang ditemui adalah sebuah peta yang terdapat beberapa tanda pangkah disorok di belakang sebuah potret. Sebanyak 37 pangkah di seluruh peta tu tau. Dan beberapa tempat pangkah tu adalah tempat di mana mayat mangsa-mangsa ditemui. Polis telah merampas beberapa senapang dan kelongsong peluru bersaiz 223 kaliber dan juga sebuah beg yang berisi barangan kemas wanita yang disimpan oleh Robert sebagai trofi. Masa polis dengan FBI tengah sibuk memindahkan bahan bukti tu, jiran sebelah rumah Robert mendekati pegawai FBI dan mengatakannya suaminya adalah kawan rapat si Robert ni. Dan beberapa bulan sebelum tu, suaminya telah menipu kepada polis mengatakannya Robert ada bersamanya pada malam Cindy nyaris diculik. Suaminya mengatakan si Robert ni terlibat dalam kes kecil je. Dia tak tahu pun yang si Robert ni adalah seorang pembunuh bersiri yang paling dikehendaki. Hoi, settle masalah. Ini adalah bukti yang dikehendaki polis untuk menahan Robert. Tetapi semasa di soal siasat, Robert ni mati-mati tak nak mengaku guys. Macam-macam alasan dia bagi. Tetapi selepas 10 jam dekat dalam bilik interview tu, last Robert mengalah. Dia dah tak tahu nak spin apa dah. Tapi sebelum dia cakap, dia ada demand guys. Dia cakap dia boleh tolong polis cari mayat-mayat yang lain. Tetapi dia hanya akan mengaku membunuh 4 orang sahaja. Pada masa ni, polis dah desperate dah nak tahu siapa lagi mangsa si Robert ni. So polis dan FBI offer si Robert ni satu perjanjian. Dia punya perjanjian adalah Robert kena tolong polis mencari dan mengenal pasti mangsa-mangsa lain. Dan sebagai imbuhannya, Robert hanya akan didakwa dalam pembunuhan 4 orang mangsa je. 4 orang mangsa je guys. Macam Abang Boy cakap tadi lah, dekat map ada 37 tanda pangkah. So maknanya ada kemungkinan Robert ada 37 orang mangsa. Tetapi kalau kes ni naik mahkamah, dia hanya akan didakwa membunuh 4 orang je. Hei, mak beliau hijau betul lah. So selepas Robert tanda tangan surat perjanjian tu, Robert mula buka cerita. Selalunya Robert akan memandu keretanya pada malam hari untuk mencari mangsa-mangsanya. Dan mangsa-mangsa yang paling mudah untuk dia dapat adalah pelacur dan pekerja kelab malam yang selalu dilepak. Robert akan mengatakan yang dia adalah seorang fotografer yang berjaya. Dia gebang lah, dia banyak ambil gambar model lah, untuk majalah famous lah dan macam-macam lagi lah. Robert biasanya akan set up temu janji pada keesokan harinya di sebuah restoran. Robert akan sampai awal dan menyorok dekat dalam kereta. Dia nak tengok kalau perempuan tu datang seorang ataupun ada kawan. Biasanya perempuan-perempuan macam ni ada bapa ayam ataupun datang berteman. So kalau perempuan tu datang ada kawan atau lelaki, Robert akan belah je daripada situ. Kalau perempuan tu datang seorang, memang lauk lah. Robert akan drive keretanya menghampiri perempuan tu dan menyuruh perempuan tu masuk kat dalam keretanya. Apa yang perempuan tu tak tahu adalah dekat dalam kereta si Robert ni dah kena modify guys. Dekat handle pintu sebelah seat penumpang, sepasang gari telah digarikan pada handle pintu tu. Dan bila bangsa ni masuk dan menutup pintu, Robert ni buat-buat macam nak mengenakan seat belt. Tetapi padahal Robert cepat-cepat menggarikan tangan mangsa dan mengeluarkan sepucuk pistol dan mengarahkan mangsa tu diam. Robert kemudiannya akan membawa mangsanya ke rumah dan di basement rumahnya. Robert mangsa selama berjam-jam. Sama guys, sebiji macam si Cindy ni cakap. Pada keesokan paginya pula, dia akan membawa mangsanya ke airport dan menaiki kapal terbang ke sebuah kabin dekat dalam hutan. Kabin tu terletak tak berapa jauh daripada tempat 4 mangsa yang ditemui polis. Robert akan membogilkan dan menutup mata mangsanya. Gari masih ada dekat tangan mangsa tau masa tu. Dia akan slowly guide mangsanya di pintu hadapan rumah dan menyuruh mangsanya berlari sekuat hati. Memang kelang kabut lah mangsa tu lari. Mata pula kena tutup.
dekat dalam hutan tau, tanpa seurat benang pun. Terjatuh, terlanggar pokok, masuk lumpur. Si Robert ni usah je daripada jauh sambil tergelak-gelak. Ingatkan si Robert ni melepaskan mangsanya. Rupanya ada niat lain si Robert ni. Robert tahu kabin tu terletak betul-betul dekat tengah sebuah pulau yang dikelilingi oleh sungai yang sangat dalam dan luas. So walaupun mangsa dia sampai dekat sungai tu, mereka masih tak boleh melepaskan diri. Tangan kena gari, berbogel dengan cuaca sejuk pula dekat Alaska. Ingat boleh berenang ke? Memang tak boleh lah cow. So selama beberapa hari, Robert akan cuba memburu mangsanya. Hutan tu memang tempat Robert selalu memburu. Dia memang dah hafal dah hutan tu macam mana. So dia akan cari dah stok mangsanya daripada jauh. Kadang-kadang dia akan melukakan mangsanya supaya mangsanya meninggalkan kesan darah supaya senang dikesan. Bila mangsanya dah tak larat nak berjalan atas sebab luka ataupun lapar, daripada jauh Robert akan memanah mangsanya dan selalunya dia akan target kepala. Paling kurang tidak pun dia akan menembak mangsanya macam binatang buruan guys. Robert tambah lagi, dia perlu bunuh mangsanya dengan cara paling cepat supaya mereka tak terseksa. Kepala abah beliau lah. Robert kemudiannya akan menanggalkan gari dan pakaikan balik baju mangsanya semula. Dan kemudiannya akan menanam mangsa dalam kubur yang cetek. Dia akan menandakan X di peta supaya dia tak terlupa. Bila ditanyakan apa motif dia membunuh, Robert mengatakan dia benci gila kat perempuan. Semasa dia membesar, dia selalu diejek sebab dia ni gagap. Tak cukup dengan tu, jerawat memang penuh kat muka. Sementara kawan-kawan lain keluar dating sana sini, dia seorang-seorang je lah tercongok kat situ. Ini case forever alone lah ni. So ini adalah sebab dia benci perempuan. Dia siap cakap lagi kat polis kot. Dia dah menolong polis untuk membasmikan kegiatan pelacuran di Bandar Anchorage. Sepatutnya polis memuji usaha dia. Gila Mamat ni. Robert menambahkan lagi, tak semua mangsanya dibunuh. Ada juga kadang-kadang tu kalau mangsanya tak melawan, Robert akan melepaskan kembali di Bandar Anchorage. Tetapi kalau yang jenis melawan ni, dia akan bawa ke hutan dan buru macam binatang. So selepas berita penangkapan Robert ni tersebar, ramai gila perempuan datang ke balai polis untuk buat report. So far terdapat lebih 30 kes rogol yang mendakwa Robert ni sebagai pelaku. Rata-rata pengadu adalah daripada golongan yang bekerja sebagai kupu-kupu malam. Kalau korang nak tahulah, dia masih lagi beristeri tau dan mempunyai 2 orang anak. Dan time dia membunuh ni adalah bila wife dia balik ke rumah mertuanya di Pocahontas, Iowa. Dan selalunya adalah pada musim panas. Time Robert ni sorang-sorang lah dia akan buat perangai. Selama lebih sedekat, isteri dan anak dia tak tahu pun rahsia si Robert ni. Dekat depan family, Robert adalah seorang suami dan ayah yang penyayang. Tetapi kat belakang, perangai macam setan guys. Robert start memburu mangsanya pada tahun 1973. Robert telah dihadapkan ke mahkamah. Dan dengan deal yang dia dah buat dengan pihak berkuasa, Robert hanya didakwa dengan tuduhan membunuh 4 orang mangsa je. Tetapi walaupun 4 pertuduhan, dia punya hukuman bukan ringan-ringan guys. Dia telah menerima hukuman penjara selama 461 tahun tanpa peluang untuk diperol. So senang cerita, memang merepuklah kau dekat dalam penjara tu. Media telah menggelarkan Robert Hansen ni dengan nama gelaran The Butcher Baker. Ada juga kabar angin mengatakan yang si Robert ni menggunakan daging daripada mangsanya untuk membuat roti. Tetapi benda ni sekadar kabar angin je. Tak ada bukti kukuh yang ditemui mengatakan yang Robert buat macam tu. Gila kau. Hari-hari kau beli kari pak, kari ayam. Tahu-tahu ayam tu bukan ayam. Haru mat. So si Robert ni telah membantu polis dalam usaha pencarian mangsa-mangsanya yang lain. Tetapi dalam banyak-banyak 37 pangkah tu, hanya 8 je yang ditemui. Bila polis dengan Robert pergi cek dekat port yang lain, sisa-sisa mangsa dah tak ada. Ada kemungkinan sisa mangsa dibawa lari oleh haiwan liar. Atau ada kemungkinannya si Robert ni menipu polis. Dia tanam dekat tempat lain, dia tunjuk pula dekat tempat lain. Sepanjang dia dekat dalam penjara, Robert tak pernah mengaku berapa sebenarnya mangsa-mangsanya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, polis dapat mengenal pasti seramai 17 daripada 37 mangsa. Dan rahsia tu telah dibawanya ke kubur. Sebab pada tahun 2014, Robert mati akibat penyakit tua di dalam penjara. Umur dia pada masa tu adalah 75 tahun. Satu movie telah mengambil inspirasi daripada kisah Robert Hansen. Nama movie tu adalah The Frozen Ground.
yang dilakukan oleh Nicolas Cage dan John Cusack. Not bad jugalah. Kalau korang ada masa, korang boleh pergi Usha. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.